Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafweda binti Zainal Abidin, nombor matrik 2002-2028. Hari ini saya akan menghuraikan bab pertama iaitu pengenalan teknologi maklumat. Pengenalan ICT. Teknologi maklumat dan komunikasi atau ringkasannya ICT adalah penggunaan komputer dan perisian aplikasi untuk pemprosesan data dan menyimpan, mencapai dan menghantar maklumat. Teknologi disifatkan sebagai satu bentuk pemudah cara yang membolehkan pengaliran maklumat menjadi sangat pantas. Definisi teknologi maklumat. Teknologi maklumat, information technology, dan teknologi maklumat dan komunikasi, information and communication technology, merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. Antara fungsi-fungsi teknologi maklumat dan komunikasi yang pertama, penggunaan komputer untuk memproses maklumat. Yang kedua, untuk penghantaran dan perkongsian maklumat. Yang ketiga, untuk memudahkan komunikasi dan capaian maklumat dengan lebih cepat. Terdapat banyak contoh ICT, antaranya yang pertama Wi-Fi, kedua laptop, ketiga GPS, keempat mobile phone, yang kelima game. Okey, kita tengok sejarah komputer. Sejarah komputer. Komputer merupakan peralatan penting dalam kehidupan sekarang. Boleh dikatakan setiap rumah mesti dilengkapi sekurang-kurangnya sebuah komputer peribadi iaitu PC ataupun komputer riba iaitu laptop. Menurut sejarah komputer, peralatannya sering dirujuk melalui generasi-generasi mengikut aras teknologi semasa komputer itu dibangunkan. Sejarah komputer ada 5 generasi. Generasi pertama daripada tahun 1940 hingga 1956 yang dinamakan tube vacuum. Komputer generasi pertama dibangunkan dengan menggunakan tube vacuum. Ia adalah sejenis peralatan yang diperbuat daripada kaca dan beroperasi sebagai komponen penyimpanan dan pemprosesan data. Masalah yang dihadapi oleh komputer ini pada generasi pertama ialah menghasilkan haba dalam kuantiti yang banyak dan boleh merosakkan komputer. Yang kedua, tube vacuum malah mudah terbakar. Pada tahun 1946, komputer elektronik pertama di dunia ialah ENIAC. ENIAC ini mempunyai timbangan sebanyak 30 ton, mempunyai 18,000 tube vacuum, memenuhi ruang 30 hingga 50 kaki dan menggunakan sekurang-kurangnya 16,000 watt tenaga elektrik. UNIVAC adalah contoh bagi komputer komersial generasi pertama yang direka bentuk oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly pada tahun 1981. Generasi kedua pula iaitu pada tahun 1956 hingga 1963 dan ia menggunakan transistor. Transistor mula digunakan bagi menggantikan tube vacuum dalam sistem komputer dengan kuantiti yang banyak dan kurang menggunakan tenaga elektrik berbanding tube vacuum. Transistor ialah peralatan yang bersaiz kecil yang memindahkan signal elektronik melalui peritang. Satu transistor berfungsi menyamai 40 tube vacuum. Disebabkan transistor lebih kecil daripada tube vacuum, maka menjadikan komputer pada generasi ini lebih pantas dan lebih dipercayai. Komputer IBM 7090 buatan Amerika Syarikat merupakan salah satu komputer komersial yang memanfaatkan transistor yang popular. Komputer generasi kedua yang lain adalah Mark IV dan Honeywell Model 800. Generasi ketiga iaitu pada tahun 1964 hingga 1971
iaitu dengan menggunakan litar bersepadu. Pada generasi ini, pembuat komputer mula menggantikan transistor dengan litar bersepadu atau lebih dikenali sebagai IC, Integrated Circuit. Ia adalah sejenis litar elektronik lengkap yang terbina di atas chip silikon yang dipanggil sebagai semikonduktor. Ia adalah lebih dipercayai, padat dan lebih murah. Pada zaman ini, sistem operasi iaitu operating system mula menampung pelaksanaan tugas serentak iaitu multitasking. Dikatakan juga komputer mula digunakan secara meluas pada zaman ini kerana saiz yang semakin kecil dan semakin murah berbanding generasi sebelumnya. Contoh komputer pada generasi yang ketiga ialah UNI VAC 1108 dan UNI VAC 9000. Pada generasi keempat pula pada tahun 1971 hingga sekarang, iaitu dipanggil sebagai microprocessor. Mikropemprosesan mula diperkenalkan di mana beribu-ribu litar bersepadu telah dibina di atas chip silikon tunggal. Microprocessor merupakan awal kelahiran komputer personal. Pada tahun 1971, Intel Corp kemudian mengembangkan microprocessor pertama Intel 4004. IBM mula mengeluarkan personal komputer pada sekitar 1981 dengan menggunakan operating system MS-DOS 18-bit. Pada tahun 1984, Apple memperkenalkan Macintosh. Oleh kerana komputer menjadi semakin kecil dan semakin berkuasa, ini telah membawa kepada terbentuknya rangkaian yang akhirnya membawa kepada pembangunan internet. Komputer generasi keempat juga mempunyai peningkatan dalam kelajuan, kebolehkepercayaan dan kapasiti penyimpanan. Komputer generasi keempat juga menyaksikan pembangunan GUI, tertikus dan peranti input yang lain. Generasi kelima iaitu generasi yang terakhir sekarang hingga akan datang, iaitu kecerdasan buatan AI. Komputer ini juga mempunyai kepandaian tersendiri, mengesan keadaan sekeliling melalui penglihatan dan bijak dalam mengambil sesuatu keputusan, serta bebas daripada kawalan manusia. Sifat ini disebut sebagai artificial intelligence. Ia telah menjadi bahagian yang penting dalam industri teknologi dan menyelesaikan banyak masalah yang paling sukar dalam sains komputer. Reka bentuk komputer adalah lebih kompleks serta lebih canggih dan mempunyai kepandaian tertentu. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.